قلوبنا فتوح كلا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله يا الله يا رحمن الرحيم. Berikanlah kepada kami kefahaman dalam ilmu pada pagi ini ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, terimalah segala amal ibadah kami. Rahmatilah kami dengan rahmat-Mu, jauhkanlah kami daripada kemurkaan-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kepada kami kekuatan untuk beramal dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati barisan moderator, seterusnya yang saya hormati pekanjur Opah Sabariah, seterusnya barisan moderator Boda Ainur, Ustazah Jaslina, seterusnya para penaja, muslimin muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, jemaah serta keluarga SPAQ, sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah. Jadi apa khabar semua? Semua sihat insya-Allah. Boleh respon kot apa dengan buat reaction ke, ada please chat admin. Alhamdulillah. Jangan tersalah tulis innalillah, lain maksud tu. Gurau je insya-Allah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi sekali pada hari ini ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ni membawa manfaat, berkeberkatan di bawah naungan rahmat Allah, dan kita di dalam satu majlis ilmu ini mudah-mudahan juga dinaungi oleh para malaikat, insya-Allah mendapat keberkatan dalam kehidupan kita semua, insya-Allah wa amin. Jadi ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah, tadi saya perasan dalam chat ada yang sebut kurang jelas, dan bila saya dekatkan mikrofon ni dekat dengan mulut, dengan dua bibir, barulah kuat. Maknanya kena dekat dengan mic ni. Tak apalah, itu tanda untuk saya tukar, upgrade sikit kot mic yang lebih profesional kot insya-Allah. Mudah-mudahan. Jadi tak apalah, ni sebab ni pakai mic yang mic murah je kan. Mic yang kedai RM2 punya cerita tu. Jadi ingat okey lah kan. Tapi tak apalah, disuruh tukar tu. Tak apa, kita akan tukar lepas ni, kita upgrade version 2.0 insya-Allah. Okey, ada yang chat seronok dengar Ustaz sebut keluarga SPAQ. Alhamdulillah. Bagi saya begitulah ibu-ibu sekalian. Saya memang suka, bukan saja mengampu, aku tak ada, lillahi ta'ala, secara ikhlas wallahi. Memang saya suka sebut keluarga, baik dalam SPAQ ke ataupun di sekolah saya selalu tekankan kita ni seperti sebuah keluarga. Jadi maknanya ikatan ataupun hubungan itu lebih kita akrab kan. Bila sebut keluarga ni lebih akrab, lebih kita rasa oh tak apalah, family je. Kita anggap macam tu. So kita akan lebih mengambil berat, kita akan lebih meningkatkan tolak ansur, kan, kita saling memahami. Cuba kalau kita anggap orang luar, memang kita akan rasa alah tak apalah orang luar je. Akhirnya tentang sesuatu yang perkara baik pun kita tak berapa semangat nak ajak dia. Perkara yang jahat dia buat pun kita rasa tak berapa semangat nak tegur dia. Jadi benda ni saya kira memberi kesan yang besar sebenarnya kan. Sebab itu saya suka sebutlah kataan keluarga tu, baik di dalam FAQ pun sama, baik di sekolah saya, baik di mana pun yang kita lihat persaudaraan kita yang kita jalinkan ini dalam keadaan yang baik. Kan, yang macam kita selalu berjumpa kan, macam kita bersamalah SPAQ ni. Saya pun selalu berjumpa, selalu kita berada dalam majlis, walaupun kita tak lihat pun muka setiap ahli keluarga dalam ni. Tapi sekurang-kurang bersamalah kita kan, bersama kita tengok nama, kadang-kadang ada yang respon. Jadi di situ pun cukuplah, memadailah untuk kita ni saling berukhuwah. Mudah-mudahan. Jadi insya-Allah kita doakan amin. Kak Nur ada doakan semoga keluarga kita ni semua ahli syurga insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah destinasi kita yang terakhir yang kita harapkan sangat. Kita semua tergolong sebaiknya tanpa dihisap, tanpa menghadapi perhitungan
dalam menilai amalan baik dan buruk. Tanpa dihisab itu lebih tinggi darjat dia kan, lebih mulia dan lebih selamat insya-Allah. Berbanding kita ni dihitung dan kita risau ada pula dosa yang menghalang kita daripada masuk syurga. Wal iyazubillahi min zalik. Risau tu. Masuk neraka dulu nak kena azab. Dia bukan benda-benda remeh kan, benda yang berat tu. Nak rasa sekejap pun kita tak mampu. Kan? Jadi seperti bimbang sekalian, mudah-mudahan Allah berkati kita semua ni dan di bawah sebuah keluarga yang mudah-mudahan sentiasa kita dirahmati Allah. Kan maknanya kalau ada apa-apa mungkin yang tak kena ke apa pun kita selesaikan dengan cara baik kan? Sebab kita dah sebut keluarga kan, mudah-mudahan. Jadi ibu ayah sekalian, seperti mana slide yang saya paparkan, kita sambung perbincangan kita Al-Arba'un Al-Malayuwiyah ataupun 40 hadis berkenaan tentang adab-adab sesama manusia. Adab-adab lah senang cerita 40 hadis tentang adab. Jadi kita dah pun selesaikan 50%, 50% daripada kitab ni. Sebab kitab ni ada 40. Jadi kita dah bincang dah 20 20 bab. 20 bab kita dah bincang. Jadi kita akan masuk pagi ni 21. Maknanya dah complete 50% lah. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan dapatlah banyak kita manfaat sama-sama kan. Saya yang sampaikan dulu, saya yang dengar dulu ni, dan ibu-ibu ayah sekalian yang bersama dalam online ni. Mudah-mudahan dapat kita amalkan sungguh-sungguh. Kita sambung pada pagi ni adab yang ke-21. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain insyaallah amin. Pada adab yang ke-21, adab bersalaman dan mencium tangan. Syekh meriwayatkan hadis dalam bab ini daripada guru Syekhul Muhaddis Al-Mu'ammar Abdullah bin Abdul Rahman bin Sayyid Muhammad Bukhari dari Pulau Pinang. Siapa orang Pinang ni? Tegeng dengan sanad yang bersambung kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud bersalamanlah kerana ia menghapuskan hasad dengki dan hendaklah kalian memberi hadiah kerana ia membuahkan kasih sayang dan menghapuskan permusuhan. Hadis sahih riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta nombor 2641. Baik, jadi ibu-ibu ayah sekalian, ini kita tengok seperti mana tajuk dia, adab bersalaman dan mencium tangan. Jadi kita sebenarnya fokus pada kalimah yang pertama, bersalamanlah. Salam. Kita panggil jabat tangan, bersalam tangan kan. Salaman. Dia salam bukan sekadar kita lafaz. Walaupun salam tu lebih sinonim dengan lafaz. Tapi kita iringkan dengan berjabat tangan. Ini merupakan sunnah. Kita pun pernah bincang dulu dalam kitab 100 sunnah, dalam kisah Ka'ab bin Malik, kisah taubat Ka'ab bin Malik kan, Talhah bin Ubaidillah ketika mana dia bertemu, dia berlari kecil jumpa dengan Ka'ab, dia buat apa? Dia berjabat tangan dan dia kata apa? Selamatlah kan, selamatlah kamu. Disebutkan ucapan selamat kerana mendapat keampunan di sisi Allah. Kan ada kisah kita bincang dulu kan, yang dia bertaubat dan bunyi teriakan daripada langit mengatakan taubatnya telah diterima. Maka Talhah sebut selamat, dia jabat tangan. Jadi ini merupakan satu bentuk kita iktiraf seseorang dengan cara kita bersalaman. Ini kita dah amal tu lah. Selalu kita bukan sekat-sekat hari raya kan, kita bertemu di, contoh di surau masjid, pergi rumah orang, ada majlis kenduri, mungkin kita saja ziarah kawan-kawan yang mungkin tak sihat ke, kan, apa jualah isu atau keadaan kita jumpa seseorang, maka lazimnya kita akan bagi salam dengan cara ucapan, dan bagi yang bersesuaian sama jantina ke apa, kita akan berjabat tangan. Cuma time COVID dululah dia ada gap sikit kan. Tapi alhamdulillah sekarang ni dah macam biasalah. Mungkin ada segelintir saja contoh yang mungkin faktor usia dia dah semakin tua, maka dia masih tak nak salam lah. Dia lebih berhati-hati. Tak salam, dia pakai mask lalu kan. Apalah, itu dia punya ijtihad lah. Itu dia punya pegangan dia kan. Dia nak menjaga betul-betul supaya tak kena apa-apa jangkitan
virus COVID. Okey, baik, kejap eh. Tadi saya terkeluar, ada orang call guna data ni. Ada orang call. Ya, subhanallah. Semua dengar suara saya eh? Dengar Ustaz. Okey, baik, baik, baik. Minta maaf tergangguan sikit tadi. Saya data ni bila ada orang call tu dia automatic putus data kan. Okey, tak apa. Kita tengok siapa call. Dua nombor je. Okey, baik. Jadi sama tadi tu berkenaan dengan perbuatan kita lah. Jadi bersalaman ni seperti saya sebutkan tadi, kita memberikan salam dan kita akan berjabat tangan kepada yang bersesuaian. Maka itu merupakan sunnah. Itu merupakan sunnah yang kita amal. Jadi bibi sekalian, kita amalkanlah perbuatan ini sampai bila-bila lah. Kalau contoh nak salam dengan orang yang tak boleh kan, contoh mungkin bukan mahram dan lain jantina kan. Jadi kita sekadar sebut je salam lah, bagi salam cukup lah. Kan. Jadi itu lebih selamat. Termasuklah kita salam contoh berlainan jantina, tapi kita ni lebih dewasa, katalah kita ni dah kahwin kan, memang dah kahwin lah ramai kat sini. Memang besar maknanya pangkat ibu, pangkat ayah kan. Lepas tu kita bersama berjumpa dengan contoh anak kawan kita, contoh anak saudara, anak saudara tak apa kan, memang mahram. Anak buah kan tak apa. Tapi kalau contoh anak kawan lah, anak kawan yang bukan mahram, ceritanya bukan mahram, dan kita tengok dia masih budak. Kan contoh masih budak. Sebenarnya ikut pada hukum memang masih lagi dibolehkan lah untuk salam sekiranya dia belum balik belum balik tu, dan kebiasaannya tidaklah menimbulkan syahwat lah. Maka boleh lagi salam cuma sebagai langkah berjaga-jaga dan kita risau timbul fitnah lah. Jadi anak yang dah seawal usia 7 tahun lah, sebaiknya anak 7 tahun ni dah kira mumayyiz, yang sempurna mumayyiz. Dia dah kenal, dia dapat beza baik buruk semua. Jadi kita mendidik dia dari awal, seawal 7 tahun lah. Awal lagi pun terpulang. Awal 7 tahun ni kita dah letakkan satu macam benchmark. 7 tahun ni dia kita didik dia supaya jangan bersalaman dengan orang yang lain jantina walaupun dia dewasa sekalipun. Sebab apa? Ada beberapa hikmah. Contoh yang pertama tentang isu timbul nafsu syahwat. Mungkin kita dewasa tak ada perasaan pun. Langsung tak ada perasaan. Kita anggap anak macam anak je ni kan. Memang anak kawan kita kan. Apa nak timbul ni je kan. Tapi contoh budak tu sendiri. Budak tu sendiri kan kita tahu sekarang teknologi semakin canggih dan budak-budak pun semakin awal mereka ni matang. Macam perempuan ni kita faham memang dia punya kitaran begitu. Memang 9 tahun pun dalam kitab fiqh pun sebut kan 9 tahun tu dah ada yang dah keluar darah lah. Tapi yang lelaki ni yang biasa disebut 13 tahun, 15 tahun ni yang baru balik, sekarang ni seawal tahun 45 pun dah ada balik. Dan lelaki ni kita tahu kan dia punya keadaan dia bila dia dah ada perasaan dengan seseorang kan. Lepas tu dia akan memikirkan dia kan. Sampai kan kata boleh membawa kepada mimpi basah. Kan. Jadi bibi sekalian kita harap benda ni kita dapat cakna lah. Jadi apa yang akan berlaku? Kita dewasa mungkin tak ada perasaan yang negatif, tapi kita salam dengan orang bukan lain jantina kan, walaupun dia budak 7 8 tahun sekalipun, dia boleh jadi budak tu sendiri dia memikirkan dia dalam keadaan mindset dia, aku salam
perempuan lah. Dia fikir macam tu. Jadi kalau salam mak dia, salam kakak dia, tak ada perasaan macam tu. Dia memang dah bersama selalu family kan. So dia tak ada perasaan macam tu. Tapi kalau dengan orang luar, contoh anak murid dengan guru dia. Ni berlaku ni berlaku bukan di sekolah saya lah, tapi sekolah satu lagi yang saya sendiri tengok dan saya tegur. Dia budak lelaki tahun 5. Salam dengan seorang guru perempuan. Jadi saya tanyalah, awak yang salam hulur ke cikgu tu hulur kan? Cikgu tu hulur. Lepas tu anak ni pun, budak ni pun nak buat apa? Sebab budak ni saya tengok dia dah matang sikit. Dia dah matang sikit. Jadi dia dah ada, maknanya dia dah faham lah, dia dah balik kan. Jadi dia pun salah. Kan? Asalnya dia tak nak salam. Tapi bila cikgu tu hulur, dia nak buat apa kan? Dia pun salah. Jadi kita risau sangat bila buat begitu. Kan? Tambah cikgu tu pula tak adalah tua sangat. Muda lagi lah kan. 30 lebih kurang macam tu kan. Jadi menyebabkan satu perasaan, boleh menimbulkan perasaan iaitu yang membawa kepada nafsu syahwat lah oleh seorang budak tu, sebab dia dapat sentuh tangan perempuan. Dia fikir macam tu kan. So kita nak tutup ruang-ruang fitnah macam ni. Sebab itu tak payah untuk salam, tak perlu sentuh kulit antara kulit. Kita boleh kata saya anggap macam anak kan. Ni kalau perempuan dewasa salam budak lelaki, boleh cakap macam tu. Tapi kalau contohlah lelaki dewasa, contoh saya lah sendiri kan, tapi saya tak buat lah, contoh lah kan, nak salam dengan budak perempuan, mungkin tahun 2, tahun 3, mesti akan datang satu fikiran negatif kan. Mesti akan fikir, oh tak boleh ni, mana boleh ustaz salam dengan anak perempuan kan. Dia fikir macam tu. Habis tu kalau perempuan salam dengan lelaki boleh pula. Kita pun kadang rasa macam tak puas hati ni kan. Tapi bukan isu tu lah. Ini nak sebut nak selamat, baik lelaki perempuan, dewasa tu kecil tu, siapa pun, bila dah umur 7 tahun tu, kita didik lah supaya dia tidak bersalaman dengan lain jantina. Tak nak timbulkan perasaan yang salah. Kita mungkin anggap baik je, tapi takut anak tu dia salah, dia pun memikirkan yang tak elok. Contoh dia rasa macam bernafsu kan. Jadi benda ni bahaya dan dia akan terdorong untuk buat perkara itu dengan kawan perempuan dia. Jadi ibu-ibu sekalian, ini satu benda yang kita kena sedar, kita kena cakna. Sekalian jadi sebab itu saya sebut ni atas dasar ilmu lah. Kan mungkin macam kita pun bebas sekalian pun ada anak, mungkin cucu dia sekolah rendah sekarang kan, mungkin anak yang sekolah menengah. Sekolah menengah ni jarang berlaku lah isu ni, sekolah rendah biasa berlaku. Jadi kita tak nak perasaan tu timbul, yang salah kan ditimbul daripada kecil dan membawa kepada yang lebih bahaya. Sebab budak sekarang dia terlalu cepat, dia cepat advance sangat kan, dia mengetahui isu-isu yang semasa, kan, isu-isu yang kita tak jangka. Budak dia boleh tahu. Seperti bila sekarang kita berhati-hatilah. Ini jenis isu bersalaman. Tapi kalau yang lain, contoh yang macam biasa sama jantina, kemudian kita yang memang budak kecil bawah daripada 7 tahun, itu sekadar nak salam begitu sahaja tak apalah. Sebab dia memang tak memayis pun, dia tak tahu apa benda pun. Tapi kalau 7 tahun ke atas ni, kita nak didik dia. Dia rasa malu. Dia rasa berhati-hati. Dia tak jadi mudah salam lah. Kalau kita biasakan dia tak apalah, anggap dia pakcik, anggap dia makcik, salam kan. Betul ada pula timbul perasaan yang negatif. Kan benda tu bahaya, kan menyebabkan benda yang lebih buruk akan berlaku. Okay, jadi itulah ibu sekalian, saya sebut sikit gini, kita cakap sikit lah isu-isu semasa ni. Baik, jadi isu dia tentang bersalaman, dan Nabi sebutkan dapat menghapuskan hasad dengki. Salaman ni menyebabkan kita lebih rapat, lebih menjalinkan hubungan itu lebih ikhlas, bersalaman. Sebab itu sangat kita kena galakkan. Saya sendiri pun kalau dengan pelajar saya yang perempuan, tak salam tangan lah, memang tak salam tangan. Tapi saya akan gunakan handphone. Ini pun trik yang dibagi tahu oleh seorang budak ni. Dia kata nak salam, kita tak boleh lah kan. Awak perempuan, saya lelaki kan. Lepas tu dia kata tak apalah, muallim gunalah handphone tu. Kita pun ni boleh juga gunalah idea tu. Guna idea tu sampai sekarang lah, bila salam tu dia akan gunakan handphone. Maknanya dia pegang handphone lah. So kita salam macam tu. Gitu kan. So saya kira itu gantian kepada kita tak bersentuhan kulit,
dan kita tak berlapik pun tak kena langsung. Kan? Kalau berlapik pun boleh timbul juga mungkin perkara yang tak elok kan. Jadi dia rasa sama kan. So dia hanya memegang handphone. Ini pun sebab apa nak meraihkan permintaan si anak tu. Dia nak salam kan, tapi kita tak nak salam bersentuhan ataupun berlapik pun tak nak. Sama je dia tetap merasa kan. So saya fikir sebab dia minta, kita tak salam langsung macam tak seronok pula kan. Dia dah minta kan. Nak salam pun tak boleh. So dia bagi idea lah, dia kata suruh guna handphone kan. Dah lama lah idea ni. Betul, saya pun okey, try tengok, oh jadi juga. So daripada situlah, dari situ saya salam pelajar saya ni, perempuan, saya gunakan handphone. Ataupun apa-apa barang lah, kadang guna botol, kadang guna buku kan. Tapi lagi senang handphone lah, sebab dia petak kan. So kita salam. So ini saya kira tak ada yang boleh salah, dan sambil-sambil tu dapat juga kita memupuk perhubungan yang baik. Kan, maknanya orang kata lebih rapat. So dia anggap kita macam ayah kan. So itu yang kita nak, lebih rapat tu. Kan, so apa-apa bila masalah pun kita lebih lebih open. Dia boleh cerita dengan kita, dia minta nasihat. Dia tak sekadar guru mengajar keluar kelas, tak macam tu. Dia lebih rapat. Tu saya pun suka sebut dengan pelajar saya, anggap macam family kan, macam keluarga. Cakap baik-baik, jangan kasar kan, kena lemah lembut. Kan, biar kita rasa happy kan, bukan sekadar datang sekolah, belajar, pandai, balik, dapat sijil, bukan macam tu. Hubungan yang baik, berkekalan. Itu yang kita nak, itu yang kita kena tekankan. Saudara, kita anggap sebagai saudara, saudara sebenar. Jadi itulah. Jadi ini dapat menghapuskan hasad dengki, dan satu lagi juga Nabi berikan satu saranan, memberi hadiah, membuahkan kasih sayang. Ini pun ibu-ibu sekalian, hadiah ni, gift ni kan, surprise ni, dia, kita tahu, saya yakin ibu-ibu sekalian lebih mengetahui. Sebab sekadar saya peringatkan diri saya dah, di mana hadiah ni nilai tak penting. Kan, yang penting kita memberi. Jadi itu akan memberikan momen yang terindah. Kan, lagi-lagi kepada macam perempuan lah, dia lebih lebih menghargai kan. Laki tak ada perasaan sangat. Bagi hadiah pun, murah ke mahal ke, dia cakap apa, yang ni je ke? Kan, macam tu dah perasaan dia. Tapi kita bagilah juga. Tapi yang perempuan tu lebih menghargai. Kadang-kadang hadiah ataupun surprise yang simple je. Kan, dalam harga kata barang RM2 kan. Hadiah apa-apa je, macam pen, pensel macam tu kan. Kadang murah je, kadang-kadang mahal juga kan. Tapi dia tak penting pada nilai. Yang penting memberikan. So macam saya, perspektif sebagai seorang guru, yang saya suka dalam bentuk kita sentiasa memberikan hadiah. Macam sekarang ni pula, saya buat satu macam game. Bila sebut perkataan fokus, kan? Sebut perkataan fokus ni, budak-budak ni dia akan tepuk. So siapa siapa yang tepuk dulu, dia dapat. Tapi minggu ni saya stop dulu lah. Kan? Jadi benda ni saya kira apa, kita bagi dia hadiah. Dia apa, gula-gula je. Gula yang dulu 5 sen kan, sekarang mungkin 10 sen kot. Tak adalah mahal-mahal kan. Kadang ada gula-gula yang dapat free pun ada kan. Jadi kita bagi je lah. Kita bagi. Jadi benda tu dapat dia menyebabkan dia happy. Happy tu yang kita rasa alah gula-gula je pun. Tapi dia happy yang dia rasa terpilih dapat. Jadi itulah nak kata kan. Jadi contoh lah. Saya pernah pergi satu program di SK di Ampang. Camp solat. Sama juga saya bawa satu balang gula-gula tu. Memang ramai lah, 600 pelajar kot. 600 pelajar macam tu. So saya buat dalam bentuk quiz. Kan, quiz. Jadi saya sebut juga perkataan tu saya sebut mumtaz. Itu lain, cerita lain. Saya sebut mumtaz, dan siapa yang cepat tu kita bagi dia gula kan. Dia siapa yang saya tengok lah. So kita bagi dia hadiah. Benda tu pun dia menyebabkan dia happy. Sampai saya balik tu, ada lagi baki gula-gula kan. Nampak saya bawa. Saya balik tu pun dia minta gula-gula lagi kan. Jadi kita pun rasa, kau ni biar betul kan. Tengok budak besar je. Macam tingkatan lah. Tahun 6 lah tu kan. Tapi dia punya perasaan budak tu minta dia buat bincang lah. Jadi kita pun tak apalah, kena sangat kan. Ambil satu genggam, bagi lah, share dengan kawan-kawan. Dia pandai tu, bising tu. Macam dapat iPhone kat tangan kan. Jadi ya, tak apalah. Happy lah, enjoy lah. So dari situ kita nampak, okay, ni memberikan kesan yang baik sebenarnya. Macam bibi sekalian, contoh daripada sudut keluar family kan. Suara tak ada, Ustaz. Okay, baik. Ada anak cucu kat rumah tu. Jadi bibi sekalian boleh selalu
Okay, sekejap. Maaf misalnya tiada gangguan sikit. Emergency tu call. Nanti saya call tengok je lagi. Okay, baik. Jadi, bimbang sekalian kita sambung tadi. Jadi kalau macam kat perspektif kat rumah, bimbang sekalian boleh untuk biasakan macam tak selalu pun macam adalah secara berkala macam setiap minggu ke kan. Kita biasa macam bagi satu cabaran kepada anak ni buat sesuatu. Tak semestinya daripada sudut belajar hafal ke apa-apa pun lah macam bagi dia cabaran ke apa kan. Lepas tu kita bagi dia hadiah. Kan tukar-tukar sikit hadiah tu kalau boleh yang dia suka. Jadi benda ni akan meningkatkan lagi semangat dia. Kan kita tak semestinya suruh okey hafal juga ayat Quran ke, bolehlah masukkan juga yang tu, tapi tak itu sahaja. Bagi dia macam minat benda yang berlainan. Contoh macam bagi cabaran, oh kena main bola sepak setengah jam, kena bagi gol 3 gol, contoh kan, ni lelaki lah. So 3 gol dah capai, kita bagi dia hadiah. Kan contoh lah. Macam budak perempuan mungkin suruh dia tidur 1 jam, tak adalah. Banyak apa-apa yang sesuai lah. Jadi kita bagi. Okay, baik. Jadi sebenarnya kita cuba amalkan benda tu lah. Kita memberikan hadiah tu dapat membuat kasih sayang dan juga menghapuskan permusuhan. Okay, baik, kita lihat pada hadis yang kedua. Okay, hadis yang kedua ni disebutkan daripada Asma binti Yazid radhiyallahu anha. Okay, bebas sekalian saya minta maaf sikit, ada problem technical sikit. Saya nak restart handphone sekejap. Restart handphone sekejap, saya masuk balik. Sekejap, dalam 5 minit. InsyaAllah. Minta maaf sekejap.
Ustaz, tak dengar suara pun. Sebentar ya Puan, Ustaz. Sebentar ya Puan. Ustaz keluar sekejap. Ada. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Semua dengar ke suara saya? Ya, dengan suara Ustaz. Okay. Okay. Saya minta maaf sangatlah atas ke masalah teknikal sikit pagi ni. Saya tak boleh guna handphone. Saya guna laptop. Okey, saya lihat kat sini ada yang share screen ya. Sila keluar sebentar ya, Adam Hakim. Okey dah. Okey, saya dah share screen. Harap kita doalah agar Allah pemudahkan insya-Allah. Yang kena check ni, tahu problem apa dah. Okey, baik, kita lihat pada hadis yang kedua, daripada Asma binti Yazid radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu di masjid di mana terdapat sekumpulan wanita sedang duduk. Baginda lalu memberi isyarat dengan tangannya dengan memaksakan berikan salam. Abdul Hamid, salah seorang daripada para perawi, lalu memberikan isyarat dengan tangannya untuk memberikan salam. Hadis Hasan riwayat At-Tirmizi 2697. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, ini satu adab yang kita perlu berikan perhatian lah. Memberikan salam ni adalah satu benda yang sangat ditekankan. Kan, jadi yang mana kita bila bertemu dengan orang, kita bagi salam. Maka Nabi sehinggakan memaksa seseorang yang tak bagi salam ni, bagilah salam. Buat isyarat. Isyarat tu tidak disebutkan macam mana, tapi kita fahamlah isyarat itu memberikan satu penegasan. Salam ni betapa pentingnya. Kan? Pentingnya salam. Macam contoh ibu sekalian, kita boleh kaitkan isu ni, kita pergi ke mana-mana. Contoh pergi rumah ni, kita biasa bagi salam. Pergi rumah seseorang, majlis ke. Tapi yang saya perhati yang jarang sikit orang kita amalkan, bila berada di kawasan surau masjid. Kan, ini saya sendiri hadapi kot. Mungkin di tempat ibu-ibu sekalian semua okey kot kan. Tapi yang saya sendirilah sebagai berjemaah tempat saya sendiri ataupun di tempat-tempat yang saya berkuliah lah biasanya, yang saya singgah solat pun, yang mana bila kita berada di situ kan, kita dah sampai awal, kemudian ada orang datang. Bila ikut pada adab, bila ada orang datang tu kan, dia baru parking motor kereta contoh, dia keluar nampak kita kan, so dia yang nampak tu, dia dah bagi salam kan, sebab dia yang baru sampai, kita dah kat situ dah. Macam saya sendiri, bila saya pergi, saya bertemu dengan orang, saya akan bagi salam. Kita memulakan dululah kan. Tapi bila ada orang datang, ikut pada adab dia lah bagi salam. Tapi ada beberapa keadaan tu dia tak bagi salam pun. Dia datang, kemudian dia terus menuju ke dalam surau masjid nak solat. Sedangkan dia nampak kita kan, dia perasan kita kat tepi tu, tapi dia senyum pun tak ada, salam pun tak ada. Mungkin dia anggap tak kenal, tak payah bagi salam. Tapi kita kan dah pernah sebut kan, sebaik-baik Islam adalah kita menyebarkan salam, intashirus salam, kepada siapa yang kita kenal dan yang tak kenal. Dia bukan syarat kenal baru nak bagi salam. Kita tak kenal pun, kita jumpa, maka bagilah salam. Kan, sekadar salam je, bukan suruh tanya panjang-panjang, ambil interview ke apa. Kan? Jadi benda ni kita cubalah amalkan. Kita ibu sekalian, bila orang lain tak amal pun, kita amal lah. Macam contoh,
keadaan kita ni orang baru datang, dia tak bagi salam. Kita walaupun mungkin terasa sikit kat situ, tak apalah, kita bagi je salam. Kita bagi je salam. Kan dia nak jawab ke apa, mungkin biasanya jawab je. Cuma dia macam nak tak nak lah jawab tu. Sebab saya sendiri pernah hadapi lah kan. Kita tunggu dia bagi salam, dia tak bagi salam. Dan kita pun bagilah salam kan. Lepas tu dia pandang dengan muka yang agak kata tegas kan. Pandang jawab salam pun nak tak nak, betul dah terus pergi kan. Senyum pun tidak kan. Jadi kita rasa macam, oh tak apalah, ini semua cubaan kan. Jadi macam tu je lah. Kita nak biarlah hubungan tu lebih baik kan. Mesra lah kan. Dah datang pun surau masjid kan. Jadi mesra lah dengan orang kan. Jadi seronok sikit. Walaupun tak kenal pun. Bukan suruh bagi duit pinjam ke apa. Bukan suruh pinjam 100 ke apa kan. Tak ada pun. Jadi sekadar berhubungan dengan baik kan. Senyum. Sebarkan salam. Ini bukan adab yang biasa-biasa. Ni dalam sunnah Nabi pun begini. Jadi bimbingan sekalian, biarlah orang lain tak buat pun, yang penting kita buatlah. Kita amalkanlah benda macam tu dengan harapan mudah-mudahan ramai orang yang dapat amalkan sunnah yang sama. Kan insya-Allah. Baik. Jadi itu hadis yang kedua. Kita lihat pada hadis yang ketiga yang disebutkan daripada Abdul Rahman bin Razin, seorang tabi'in, yang mana Abdul Rahman bin Razin ni dia berkata, dia seorang tabi'in, lepas sahabat adalah tabi'in. Dia berkata apa? Kami lalu di Rabazah, lalu dikatakan kepada kami, Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu berada di sana. Kami memberi salam kepadanya. Dia menghulurkan kedua tangannya lalu berkata, aku telah berbai'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedua tangan. Lalu mendepankan kedua tangan, kami bangun lalu mencium tangannya. Hadis yang hasan dalam kitab Al-Adabul Mufrad, riwayat Imam Al-Bukhari. Baik. Jadi ibu-ibu sekalian, ini satu kaedah lagi, bersalaman dan mencium tangan. Kita mungkin fikir kan, adakah ia sunnah? Dia sabit dengan hadis. Yang kita biasa amal ni memang merupakan sunnah. Cuma seperti mana saya sebutkan sebelum ni, pastikan bila nak salam cium tangan, terutamanya anak kepada ayah, mak ayah, pastikan kita tidak kita biarkan tangan tu macam tu dan anak tu ditunduk. Itu kita tak nak. Kita tak nak begitulah. So kita mengangkat tangan bagi kat dia. Saya dah sebutkan sebelum ni kan. Jadi bersalaman, kemudian berjabat tangan, samalah kedua-dua tangan, kemudian mencium tangan, berpelukan sesama jantina, maknanya sebagai seorang sahabat. Semua ini adalah sabit dengan hadis. Semua ini adalah sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Yang kita patut dan jangan rasa tak selesa nak amal. Sangat sedih bila pada hari ni bila sebut suruh salam, cium tangan, dia kata geli kan, Ailio geli kan, suruh peluk kan, suruh peluk pun dia sebut perkataan yang tak elok, dia anggap negatif benda tu kan. Jadi ini satu benda yang kita rasa sedih lah pada hari ni, yang dulu-dulu taklah heboh pun macam isu-isu macam ni. Tapi sekarang ni bila dah semakin orang heboh kan, jadi orang semakin tahu, dan benda ni lah yang jadi satu kata apa, kesan yang mana orang sampai orang tak nak salam pun ada, orang peluk pun rasa tak selesa lah. Padahal tak ada apa pun kan, kita buat dengan cara yang sepatutnya kan, bukan suruh melampau kan, cara yang sepatutnya. Jadi kita amalkanlah ibu sekalian, terutamanya dalam keluarga kita, jangan ada antara kalangan anak cucu ke apa kan, jangan mereka rasa tak suka ke apa. Kita didik mereka, kita suruh mereka, biasakan mereka. Dan bila hantar anak ke sekolah ke, cucu ke sekolah ke apa, boleh pastikan mereka salam tu betul-betul cium, bukan sekadar tepik dahi. Kemudian kalau boleh peluk lah, betul bagilah nasihat sikit, bagi dia pergi ke sekolah tu, yang bagi dia motivasi. Baik, terlihat pada latar belakang bab. Kesalahan pertama, Rasulullah SAW ketika bagi dia sampai di Madinah, sebab tu hijrah adalah supaya manusia menyebarkan salam. Ini hadis tentang
intashirus salam tu. Nabi pesan sebab apa? Kan orang Mekah datang ke Madinah, orang Muhajirin kan bertemu dengan orang Ansar di Madinah. Jadi asalnya mereka tak kenal pun, kan, tidak berkenalan lagi. So, sebab itu Nabi memerintahkan sebarkan salam. Orang Muhajirin yang datang ke rumah ke tempat orang lain yang Ansar ni, jumpa orang, sebarkan salam, pupuk rasa kecintaan, kan, rasa kesayangan, rasa keseronokan bertemu dengan orang, dan kita nak ukhuwah tu berkekalan. Sebab itu Nabi memerintahkan begitu. Kan, perkara pertama Nabi perintahkan apa? Iaitu intashirus salam. Sebarkan salam. Jangan rasa malu ke, jangan rasa segan ke apa, tak payah. Dengan memulakan ucapan salam itulah membuka ruang kepada kita untuk lebih mesra dengan orang. Baik. Baik. Okey, baik. Kemudian menjawab salam adalah wajib secara ijma'. Menjawab salam kita dah tahulah hukumnya. Memberi salam bermaksud menghapuskan ketakutan, bukti tawaduk, merendah diri, menyemai kasih sayang dan mendapatkan rahmat daripada doa yang terkandung dalam lafaz salam. Kita sewajarnya mengamalkan adab bersalaman dengan tangan kerana ia adalah sebahagian daripada salam. Okey, baik. Jadi bibi sekalian, ini saya kira kita boleh faham dengan cara apa hikmah, apa kelebihan memberikan salam, yang mana kita rasa sangat-sangat remeh isu ni, tapi dia memberi kesan yang besar lah, kesan yang sangat besar. Jadi kita amalkan, peganglah pada pesan Nabi, pada nasihat Nabi, kan, untuk kita menyebarkan salam ni kepada orang yang kenal dan yang tak kenal. Kita bertemu orang, kita bagi salam. Kita memuliakan, kan, kita meraihkan mereka, kan. Jadi contoh macam orang-orang tua, kan, bertemu dengan orang muda, so kita meraihkan mereka, bagi salam, kan, tak perlu kita berfikir sangat pun, kan. Jadi kita nak hubungan tu ikhlas, kan, hubungan tu mesra. Jadi amalkanlah benda tu. Okey, baik. Kita lihat pada pengajaran lah sebagai penutup untuk pagi ni. Bersalaman ni melambangkan kelembutan hati. Orang yang memberi salam adalah lebih baik daripada orang yang menyambutnya. Orang Yaman adalah kaum yang pertama memulakan amalan bersalaman, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyifatkan mereka sebagai orang yang berhati lembut. Jadi orang yang memulakan salam ni sebenarnya lebih baik lah. Maknanya apa? Dia lebih nak mesra dengan orang. Kan, itu yang kita nak tu. Kan, walaupun contohlah kita masuk ke rumah orang, kan, kita nak pergi ke, contoh kita yang datang ke sesebuah tempat, ikut adab kita bagi salam, kan. Contohlah dia masuk, dia tak bagi salam. Kita yang kat dalam ni jangan kita terasa sampai kita pun berfikiran negatif. Kita sebelum nak memulakan perbualan, kita bagi salam. Kan. Jadi kita tak perlulah sampai nak merebut salam tu. Dan kita juga tak perlulah sangka buruk. Mungkin boleh jadi orang yang baru datang tu dia macam tergesa-gesa, mungkin ada apa-apa yang merusingkan dia, jadi memeningkan dia, dan menyebabkan dia mungkin tak teringat, terlepas nak bagi salam. Boleh jadi macam tu, kan. So kita tak payah nak memikirkan sangat benda tu lah. Kan. Tapi kalau contoh memang sikap dia macam tu, so kita mungkin boleh tegur lah. Boleh tegur, kita kata, kan, nak memudahkan perbualan ni, buatlah dengan salam, kan. Jadi ini adalah satu adab sebagai seorang Muslim. Sebab kalau orang yang bukan Islam, dia tak sebut dah salam ni, dia akan sebut hello, hi ke, terus jumpa, terus cakap, kan. Jadi kita ni sebagai seorang Muslim adalah adab-adab yang kita nak jaga, kan, sebagai seorang beragama Islam, menjaga kesucian Islam kita sendiri ni. So kita mulakan perbualan dengan salam. Lelaki mukmin boleh memberi salam kepada wanita tua yang tidak lagi menimbulkan syahwat dalam keadaan yang aman daripada fitnah. Sekiranya keadaan itu mungkin mengundang fitnah, janganlah dia bagi salam. Sekiranya seorang itu pulang ke rumah, terdapat wanita yang sedang menziarahi ahli rumahnya, dalam kalangan mereka orang yang dikenali, maka dibolehkan bagi salam dalam keadaan yang aman daripada fitnah. Imam An-Nawawi berkata, sekiranya wanita itu berkumpulan, maka dibolehkan memberi salam kepada mereka. Ini berpandukan kepada dalil yang jelas di mana Rasulullah SAW
memberi salam kepada sekumpulan wanita secara lafaz dan isyarat dengan tangan disebabkan mereka berada jauh. Ini hadis yang kita dengar tadi tu, yang kedua kan, yang Nabi memberikan salam kepada satu kumpulan wanita yang mana Nabi melalui, so Nabi bagi salam lafaz dalam kumpulan dan isyarat sebagai isyarat kerana mungkin tak didengari sebab berada jauh. Nabi buat dua-dua sekali dengan tangan sekali. Maknanya apa? Nabi mengangkat tangan. Kita boleh anggap begitulah, sebab ada angkat tangan ke ataupun kita apa, kalau disebut tangan tu satu lagi dari telunjuk. Kan? Seperti yang kita dah bincang dalam kitab Salatul Sunnah dalam bab salam. Jadi satu lagi angguk kepala. Cuma kalau jauh-jauh angguk kepala orang tak nampak. Kalau dekat tu nampak lagi kan, jauh tak nampak. So angkat tangan tu nampak. Tangan tu kita angkat. Itu adalah satu isyarat. Jadi nak bagi salam kepada direct kepada seorang wanita yang bukan mahram, walaupun dah tua, yang mana lebih tua daripada kita tu, kita elakkan sebab itu boleh menimbulkan fitnah. Tapi yang tua sangat tu, yang pangkat nenek tu, kan, jadi itu yang tidak menimbulkan fitnah, tak apa, memberikan salam. Sebab apa? Sebab fitnah ni kita tak nak lah menyebabkan orang berkata-kata buruk. Jadi kita tak nak begitu kan. Sebab itu kalau dalam sekumpulan wanita tak apa. Kalau datang seorang diri, kita bagi, tiba-tiba bagi salam macam tu kan. Kononnya alah bagi salam, tak jawab dosa. Itu budak-budak permainan lah. Jadi jangan layan benda tu lah, jangan gunakan kaedah macam tu lah. Kita pun kena pesan jugalah pada anak-anak ni. Dan orang mengada sikit kan. Jadi tak boleh sebab apa? Nak menjaga batasan pergaulan. Kan, nak menjaga kata ikhtilat. Kan, itu paling penting. Kan, bila tak jaga ikhtilat, di situlah menyebabkan banyak ruang yang boleh menimbulkan fitnah. Kan, syaitan melakukan tipu daya, manusia pun akan berkata-kata buruk. Semua ni benda yang tak elok lah. Okey. Dan yang terakhir, dibolehkan untuk mencium tangan untuk memuliakan orang yang alim atau menghormati kedua ibu bapa, sekiranya tidak dijadikan kelaziman. Kelaziman apa? Biasa. Sekiranya untuk tujuan nifak, munafik berlakon dan riak, menunjuk-nunjuk, maka dia adalah perbuatan yang dilarang. Adapun mengenai bersujud dengan tangan ataupun sujud kecil, itu meletakkan dahi di tangan seseorang, perbuatan ini adalah diharamkan. Begitu juga halnya dengan perbuatan rukuk kepada seseorang. Ia juga dilarang kerana rukuk adalah sejenis ibadah, maka dia tak boleh dilakukan kepada selain daripada Allah. Baik, ibu-ibu sekalian, ini saya kira kita mungkin dah tahu. Cuma menariknya apa istilah dia, sujud kecil. Sebab tu kita sangat-sangat tak suka bila orang salam tepek kat dahi. Tepek kat dahi ni kan, dahi kan tempat kita sujud. Jadi bila salam, sepatutnya kita mencium tangan. Cium ni bukan suruh keluarkan air liur banyak-banyak pun. Bukan suruh tu, tak payah macam tu. Jadi sekadar kita meletakkan di bibir saja kan. Itu lebih sesuai. Ada juga orang suka amal dia letak kat hidung. Takut je kena kat hidung keluar pula hingus ke air tak hidung apa kan. Geli juga. So letaklah di bibir saja kan. Tak suruh cium sampai keluar air liur kan. Sekadar cium biasa je. Itu yang sesuai yang sepatutnya. Tapi yang biasa orang suka amal dia tepek kat dahi. Kan, tepek kat dahi ni dikira sujud kecil, yang mana sepatutnya tak boleh buat. Tak boleh buat kerana menyebabkan orang akan rasa dia disembah. Sujud kecil kan, sujud kan tanda kita persembahkan kepada Allah. Dia rukun dalam solat. Sebab itu ibu-ibu sekalian, pesanlah baik-baik pada anak tu, salam siapa pun elakkan sungguh-sungguh lah. Sebab dia, saya yakin dia takkan ada niat nak sembah orang pun. Cuma elakkan sungguh-sungguh cara kita menepek dahi tu. Okay. Pipi. Ini pun orang edit-edit sikit lah. Pipi kan. Bolehlah juga tu kan. Sebagai gantian kepada tak nak cium kan dekat pipi. Bolehlah juga. Tapi kalau ikut kepada yang tepatnya, cium sajalah. Cium saja. Dan kalau dahi tu memang kena elak lah. Elakkan sungguh-sungguh. Sebab apa nak malu nak cium kan? Sebab kita salam dengan orang yang memang kita boleh salam. Memang boleh salam. So apa nak timbul rasa malu? Kan? Jadi sepatutnya kita boleh biasakanlah.
Dan elakkan yang dahi tu. Dan juga rukuk, maknanya dia tunduk kepala nak salam pun kena elakkan. Benda ni bukan remeh-remeh, kita tak nak buka ruang kepada benda yang tak elok. Orang yang disalam tu kan, takut dia timbul rasa ujub, rasa takjub dengan diri dia, rasa orang semua salam aku lah, tunduk-tunduk kat aku kan. Tak nak juga. Dan orang yang memberikan salam pun biarlah dia memberikan salam dengan cara yang beradab. Jadi itulah ibu sekalian, untuk hari ni dulu dah lepas setengah dah. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Kita harap insyaAllah tak adalah apa-apa gangguan lagi ya. Mudah-mudahan dan kita akan bincangkan lagi lah adab yang seterusnya, iaitu adab ketika berwudu. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada pagi ni insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu wa atam. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana faraduduhu ilaina inda hajatina ilaih wa la tunsinahu ya Allah يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب.